Kalau kita pergi ke Malaysia, tapi kita cakap bahasa Inggeris, apa yang menarik? Tidak ada yang menarik. Tapi dalam konteks negara kita, perpaduan tidak ada langsung sejak merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau mereaksi sebuah video dari Atanua Media yang mengulas tentang kritikan warga Malaysia tentang bahasa Melayu yang di Semenanjung. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke, di penghujung tahun 2024 ini, ketika Indonesia dengan bahasa Indonesianya menorehkan prestasi di pentas dunia sebagai bahasa resmi UNESCO, negara tetangga masih berkutat dengan mencari jati diri dalam kaitannya dengan bahasa. Eksistensi bahasa di negara jiran masih terus diulas oleh beberapa warga negaranya yang peduli dengan bahasa kenegaraan. Misalnya dari sisi penutur bahasa yang kadang bercampur aduk dengan bahasa asing yang mereka kenal dengan bahasa rojak. Saya mau katakan di sini adalah sebuah daerah di hujung Malaysia yang agak unik bagi saya karena saya lahir di sana. Mestilah saya mau mengangkat saya punya kampung kan. Logat ataupun dialek yang dilontarkan oleh orang-orang Tawau ini berdasarkan keadaan demografinya adalah dia bersempadan dengan Indonesia. Jadi bahasanya tu berasimilasi, bercampur dan membangunlah sebuah bahasa Tawau. Bahasa Tawau ni kadang-kadang orang dengar, ini bahasa Indonesia ke tidak? Tapi Indonesia tidak mengakui ini bahasa Indonesia kan. Sebenarnya orang merasakan sedaplah dengar orang Tawau cakap bahasa baku, bahasa Malaysia yang sebenar. Jadi sebab percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu terjadi akibat pergerakan manusia, migrasi, percampuran, ada kaitan keluarga, susur galur dan sebagainya. Saya rasa dia bukan sahaja bahasa Tawau itu sendiri, bahkan pantai timur Sabah itu sendiri, Sandakan, Lahadatu, Semporna. Jadi dia membangunkan bahasa agak berbeza dengan bahasa Sabah pekat, bah yang terlalu banyak bah dan sebagainya. Sekarang bila saya pergi ke Semenanjung, isu bahasa Melayu ataupun bahasa baku ini boleh saya katakan agak kritikal. Kerana apa? Bila saya sampai saja di lapangan terbang juga sebenarnya orang tidak panggil saya lapangan terbang. Bahasanya orang udah beda. Jarang orang mengatakan lapangan terbang, jarang. Jadi bila saya pergi counter juga, counter biasanya akan cakap bahasa Inggeris. Kebanyakan orang-orang Semenanjung sudah bercampur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Banyaklah terma-terma sebenarnya yang kurang gemar guna ataupun segan mengguna. Contohnya, maaf, kita akan guna sorry, selamat tinggal, selamat jalan, bye. Jadi banyak terma-terma ini sebenarnya yang menyebabkan kita sendiri tidak memertabatkan bahasa kebangsaan. Bila kawan-kawan Semenanjung, mereka merasakan benda nire. Contohnya macam, kan kita berpeluh kan? Kalau dekat Sabah kami panggil keringat. Dia lain kan keringat kan? Kami berkeringat. Jadi saya rasakan bahawa perlu untuk kita memertabatkan bahasa Melayu supaya orang lain datang, kalau dia rasa, kalau kita betul-betul yakin kita boleh bercakap tentang laut, kita bercakap tentang hutan, kita boleh cakap tentang ekonomi dan sebagainya, biar orang yang datang tu dia bawa translator ataupun juru bahasa untuk datang untuk faham apa yang kita mau cakap dan sampaikan. Begitulah sebenarnya barulah kita boleh memertabatkan bahasa kita seperti orang di negara Jepun. Kita ini sebenarnya negara-negara tengah memperkenalkan atau memperkukuhkan identiti masing-masing. Kalau kita pergi ke Malaysia tapi nampak bangunan-bangunan tinggi, apa yang menarik? Kalau kita pergi ke Malaysia tapi kita cakap bahasa Inggeris, apa yang menarik? Tidak ada yang menarik untuk dipelajar, untuk dilihat dan sebagainya. Kebanyakan orang merasakan kita bercakap bahasa Melayu ini sangatlah low standard, kelas bawah kan? Ataupun ini orang sastra ni, orang seni dan sebagainya kan? Sebenarnya tidak begitu. Sepatutnya kita kena bangga dengan bahasa kita. Bahasa Melayu itu dicampur lagi dengan dialek-dialek etnik, dialek-dialek kenegerian dan sebagainya. Dia sangat berwarna-warni dan menarik untuk dilihat, dikaji dan sebagainya oleh orang-orang di luar negara. Nah, itu tadi dari sisi penuturan bahasa yang bercampur aduk. Belum lagi dari sisi penamaan bahasa yang juga masih menjadi polemik, apakah bahasa Malaysia ataukah bahasa Melayu.
Ya, memang tak ada bahasa Australia, tak ada bahasa Amerika Syarikat, yang ada bahasa Inggeris. Ya, saya setuju itu. Tapi dalam konteks negara kita, perpaduan tidak ada langsung sejak merdeka. Sistem yang ada pun memisahkan setiap bangsa. Bahkan bahasa, budaya dan agama dijadikan alat politik perkauman. Maka saya fikir tak ada masalah kalau bahasa Melayu itu juga dipanggil sebagai bahasa Malaysia, kerana ia menunjukkan bahawa bahasa ini milik semua warga negara Malaysia. Milik Melayu, Cina, India, orang asli, pribumi Sabah dan Sarawak. Istilah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, benda ni sebenarnya satu polemik yang tidak berkesudahan dekat Malaysia ni. Lama sudah rakyat Malaysia ni saling bergaduh antara sesama lain. Kita nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun istilah bahasa Malaysia. Sebenarnya benda ni kira macam dia mencapai tahap mainstream bermula 2007 lah. Padahal sebelum 2007 pun perbincangan perbahasan berkenaan isu yang sama sudah ada. Pada tahun 2007, kabinet ketika itu mengumumkan penggunaan bahasa Malaysia. Sehingga buku teks dekat beberapa tahap pendidikan pun dipindah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sehingga hari ini rakyat Malaysia sendiri masih mengalami kecelaruan identiti. Rakyat Malaysia sendiri keliru nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Macam di negara kita Malaysia ni, kita ada perlembagaan Malaysia lah sebagai perundangannya paling tinggi. So kita rujuk kepada perlembagaan. Tapi dalam perlembagaan masih bahasa Melayu. Sebab tu sebenarnya Dato' Raisi Yatim dulu pada tahun 2007 tu kan dia hebohkan kita menggunakan konsep bahasa Malaysia bila kita nak rujuk kepada perpaduan. Kita nak wujudkan perpaduan, kita gunakan bahasa Malaysia, istilah bahasa Malaysia. Malah. Memang benda tu agak complicated. Sebab tu sehingga ke hari ini rakyat Malaysia masih mengalami kecelaruan identiti. Dia nak gunakan bahasa Melayu, kita bahasa Malaysia. Kira macam contoh penggunaan bahasa tapau, bahasa apa lagi, kautim macam tu kan, lepak semua sebahagian. Itu sebahagian adalah variasi kepada bahasa Malaysia itu sendiri yang membentuk perpaduan kita semua. Tapi kalau kita kaji pula dalam disiplin ilmu, itu sebenarnya sebahagian daripada laras dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Benda tu agak complicated bila dibincangkan complicated lah pula. Okey, kira macam kesimpulannya di sini, macam negara kita Malaysia ni, kita ada perlembagaan bahasa kebangsaan masih bahasa Melayu. Kecuali lah perlembagaan perkara 152 itu telah dipindah, tapi sehingga hari ini belum dipindah. Jadi bahasa kita kebangsaan bahasa Melayu. Tapi bila kita rujuk perpaduan bahasa Malaysia. Ya, diketahui sejak negara tetangga ini merdeka, penamaan bahasa kenegaraan memang berubah-ubah antara bahasa Malaysia dan bahasa Melayu. Hingga ada konsep sebagaimana yang dipaparkan tadi bahwa bahasa kenegaraan jika ditempatkan pada posisi isu perpaduan, maka dinamakan bahasa Malaysia. Tapi jika dalam konsensus negara bernama bahasa Melayu. Sehingga tak heran jika ada ketidakpastian dalam identitas bahasanya. Dan ini berbeda dengan Indonesia yang sudah merumuskan serta menyepakati penamaan tanah air, bangsa dan bahasanya jauh sebelum negara Indonesia merdeka, karena saat itu pendiri bangsa sudah melihatkan keanekaragaman di Indonesia, baik suku, bahasa, budaya dan agama. Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih berdaya saing kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri, iaitu bersifat melting pot, asimilasi itu. Ya. Itu membuatkan rakyat mereka lebih lunak untuk meraihkan perbezaan, kerana perbezaan itu sudah pun menjadi semakin kecil akibat proses asimilasi itu. Jadi ini yang kita perlu capai di Malaysia walaupun dengan cara yang berbeza. Kalaulah kita boleh mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa wacana untuk semua kaum, saya yakin kita pun boleh jadi seperti Indonesia, terbuka, malah dari segi kita punya perbincangan pun rencam, dan kita boleh sama-sama bangunkan naratif yang lebih baru untuk semua golongan. Bukan hanya T20. Ini kalau kita lihat kat Malaysia, nak cakap hal-hal serius, nak cakap bahasa Inggeris je. Betul. Rakyat marahin tak boleh faham. Sedangkan kita nak ada kesinambungan antara yang di atas dan di bawah. Sebab itulah bahasa kebangsaan itu mampu mengangkat semua pihak jadi satu untuk memajukan negara. Ya, itu fakta Indonesia sebagaimana yang diulas pada video tadi. Namun di Malaysia berbanding terbalik dengan Indonesia yang meskipun sama-sama memiliki rakyat yang beragam, namun penamaan bahasa masih menjadi dilema. Bahasa menunjukkan identitas berbangsa dan bernegara. Sekalipun hebat dengan bahasa asing, namun jika bahasa kenegaraannya tidak dikuasai atau dicampur aduk antara bahasa asal dengan bahasa asing, maka cepat atau lambat bahasa asal pun akan punah. Apalagi dalam hal penamaan bahasa masih menuai polemik, maka cita-cita agar bahasa bisa menjadi martabat bangsa akan sulit terwujud. Oke teman-teman, ya demikian satu ulasan dari Atanwa Media, kritikan warga Malaysia atas permasalahan bahasa. Dan memang Malaysia sering gonta-ganti nama bahasa, dari bahasa Melayu ke dari bahasa Malaysia ke bahasa Melayu. Nah inilah yang sulit menemukan identitas ataupun jati diri Malaysia sendiri.
Oke teman-teman ya, demikian satu ulasan dari Atta Noah Media. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa tinggalkan like juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.